janganlah repeat benda yang katakan bertentangan dengan undang-undang. Sebab kalau kita umpamanya berterusan macam ni, jadi keadaan ni akan continue, akan bersama-sama tak habis-habis. Jadi saya rasa apa yang dilakukan sekarang ni oleh mereka, pihak polis sedang mengambil tindakan. Jadi untuk tujuan katakan tuan-tuan sekalian, untuk mengadakan satu rally, satu katakan peaceful rally ke kawasan di kawasan rumah dia itu di bawah undang-undang tu, saya rasa tidak ada apa-apa lah. Kecuali ia tidak mengganggu ketenteraman awam. Jangan masuk rumah dia. Dan di dalam konteks mengadakan gerai ataupun untuk buat perniagaan ni, saya boleh mengatakan sini dipikir tidak dapat benar. Disebabkan di bawah kita punya akta lah, kita ada akta. Kita umpamanya berjalankan tugas berdasarkan kepada undang-undang. Undang-undang yang ada sekarang, iaitu undang-undang dari segi undang-undang jalan, parit dan bangunan tidak membenarkan, iaitu undang-undang yang telah pun ditubuhkan pada tahun 1974. Kami juga dulu mengambil tindakan kepada mereka, iaitu di dataran mereka. Dan saya percaya masa ada kumpulan lain yang pergi rumah Datuk Amiga ni pun, pada mulanya kita tak tahu. Jadi selepas itu kami telah buat keputusan di DPKL. Kerana nanti dia akan berterusan. Orang ni akan pergi sana, orang ni akan pergi sini. Jadi di Kuala Lumpur ni, kita nak menunjukkan bahawa kita merupakan warga yang mengikuti undang-undang. Rasa tak puas hati nak tunjuk tu tak apalah. Tapi kalau sekiranya pergi untuk buat gerai, sebab yang pertama sekali bukan rumah Datuk Amiga saja. Kalau you buat di situ, tuan-tuan dan perempuan buat di situ, jadi keseluruhan akan terganggu. Mungkin dia punya jiran pun tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Jadi bila buat macam itu, keseluruhan jalan, jadi dia menimbulkan bahawa di Kuala Lumpur dia tak ada pihak yang menjaga tentang kedudukan ketenteraman dan sebagainya. Jadi saya cuma boleh nasihatkan, kalau sekiranya nak pergi berjalan cara yang peaceful, cara yang aman, dibenarkan di bawah akta, boleh buat. Tapi kalau sekiranya nak membuat lebih daripada itu, macam gerai kami di DBKL ingin mengatakan kami tidak dapat benar kerana undang-undang yang ada, iaitu undang-undang dari saya katakan tadi, undang-undang jalan, parit dan juga bangunan tidak membenarkan perkara ini dibuat. Sebab kalau macam tu, semua orang besok nak buat rumah orang ni 2 hari, rumah ni 3 hari. So saya ingin memberitahu bahawa perkara yang bertentangan dengan undang ni, kalau boleh kita lihat orang lain pergi, kita tak ikutlah. Jadi dari segi publik ni, dia orang tahu siapa yang pening, dan mereka ni juga terdamping tindakan undang-undang. Pihak polis ni tengok sedang mencari dan sebagainya. Jadi duka cita, saya baca sebab ni saya tak dapat membenarkan terhadap permohonan tersebut. Jadi kalau nak buat, kena cari tempat yang sesuai. Kita boleh pertimbangkan, iaitu dalam konteks kita nak buat bisnes, apa yang boleh dilakukan, yang mana tidak menyalahi undang-undang, tidak menyusahkan orang ramai. Kalau tidak, nanti orang lain pun pergi pula di sana, di sini. So tak habis lah. Yalah, orang ni takkan suka, orang ni takkan. Saya minta kalau boleh pihak bersih 4 ni, kalau boleh, orang kata tak usahlah ikut. Kalau sekian benda tu sudahlah, dah habis dah cerita panjang-panjang ni. Kita sama-sama belajar tentang kesilapan yang telah dilakukan orang. Kita jangan buat silap pula lagi. Masalah damage ni macam mana, Tan Sri? Apa dia? Damage done to the hawkers. Who are going to pay compensation? 1, 2, 3. We lost so much income, all that. Damage dia macam ni. Yang pertama sekali, ya, polis sedang mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat cara perimpanan awam. Yang keduanya, tuan-tuan boleh ambil tindakan civil lah kepada mereka kerana menyebabkan bisnes itu tergenala sebab merugikan dan sebagainya. Itu kena ambil tindakan secara civil. Kami daripada Bersih 1, 2 dan 3 telah berusaha untuk mendapatkan siapa pihak yang bertanggungjawab untuk mengatakan mereka yang bertanggungjawab menganjurkan Bersih 1, 2 dan 3 dan mereka bertanggungjawab untuk mengganti kerugian. Bukan sekat kami saja yang mengalami kerugian, malah Dewan Bandaraya menggunakan duit rakyat melalui cukai dan sebagainya beratus-ratus ribu. Jadi jika pihak Dewan Bandaraya, kami juga akan mengambil tindakan kami. Jadi kami ada cara kami sedang menilai, kami sedang menyuruh. Jadi untuk Bersih 3 ni, kita akan mencari siapa penganjur. Kami ada nama penganjur dia. So kami akan mengambil tindakan terhadap civil
Jadi dia pihak tuan-tuan boleh lah keluar. Yang 1, 2 ni saya tak bawa nak agak lah. Masa dia berlaku. Yang 3 ni kerana saya bekerja dekat sini. Jadi boleh tengok lah dari segi kenyataan dan sebagainya. Menganjur dia takkan dia orang takut, dia orang berani menganjurkan. Ini semuanya telah pun disiarkan oleh akbar. Jadi saya ingat lebih baik buat penyelesaian melalui mahkamah. Kalau kita membuat penyelesaian secara sendiri, jadi mana sekarang negeri ni ataupun di dalam kawasan Kuala Lumpur ni macam tak ada undang-undang. Jadi kalau semua orang tak mau ikut undang, jadi kita memberikan satu gambaran yang pertama sekali kepada negara-negara luar, ataupun kita memberikan gambaran kepada kita punya generasi akan datang untuk melakukan sesuatu yang di luar batasan undang-undang. Jadi kalau sekiranya orang lain dah buat, mungkin tuan-tuan pembaca nak buat, saya nasihatkan saja. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan buat juga, saya akan mengambil tindakan. Kerana ini adalah ini sama juga. Saya punya bendera sama saja. Penganjur bersih yang mana-mana ke, siapa bersih 5 ke 6 ke, kalau benda ni dia bertelagah dengan undang-undang, kami terpaksa mengambil tindakan. Yang lain tu saya minta tuan-tuan dan puan menyelesaikan masalah melalui saluran perundangan. Dia nampak lebih cantik. Kita ni nak jadi negara maju pada saya lah. Kita ada saluran-saluran yang tertentu. Maaf lah, saya bukan nak mengajar kan, tapi saya cuma memberitahu sebab saya kena respon apa yang dikemukakan kepada kami. Tapi kami harap selepas perjumpaan ni ada pihak penganjur bersih 1, 2 dan 3 tampil ke hadapan untuk memberi jaminan kepada majlis bertindak ni, kepada rakan-rakan peniaga di KL ni, menyanyi sebahagian yang hadir pada hari ini. Satu komitmen ya tadi. Diorang kena bagi penjelasan kepada negeri siapa yang akan bertanggungjawab. Jadi daripada situ barulah kita akan ambil tindakan mengikut undang-undang. Kalau kita lihat yang tu boleh kemukakan dia orang lah. Dengan saya ni, saya pun tak boleh. Masalah dia ganti rugi, tak ada siapa yang bertanggungjawab kan. Tan Sri bagi lesen pada kami meniaga seresah. Sekarang DBKL pun tak protect kami masa kejadian. Kami Bukan, undi. tak boleh kata DBKL. No, you give the license, but at the same time, we are not going to have any duress. Tak lah. So sekarang kita pergi dia orang buat tak tahu. Tak, sekarang ni kami tak benar kan. Dia buat juga. Itu jadi Arab. Bukan kita bagi. Saya dah nasihat dia orang banyak kali. Kalau kata kami tak ambil peduli, kami dah terpaksa juga kami sediakan orang dan sebagainya. Kita dah beritahu dengan dia. Ada kedudukan apa nama ni. Bukan tak beritahu. Jadi kalau kata kita tak ambil tahu, jadi sekarang ni dia bawa di apa nama ni, Public Assembly Act kan. Orang boleh berkumpul tapi cara aman. Tapi apa dia buat tu terkeluar. Dia bagi jaminan cara aman. Saya kata kalau cara aman ikut dari segi keluarga, okey. Cuma jangan masuk antara mereka. Tapi mereka telah pun menyebabkan keadaan yang berbeza. Dia lah ambil tanggungjawab. Kalau kata kami tak jaga orang semua sebab apa, kita dah beritahu dah. Memang jelas. Kami ni hawkers. Undang-undang pun kami tak berapa tahu. Dia orang tahu undang-undang. So kami nak menjaga. Tan Sri faham. Memang itu Kami saya makan. Ini dia orang dah 30-40 tahun menjaga. Saya pernah beritahu dengan dia orang tentang kedudukan ini. Dia berjumpa lama. Dia bercakap dengan dia orang. Oh ini semua ni pengamal undang-undang. Kata Amiga pun orang undang. Bukan tak beritahu. Macam sekarang ni, sama ada orang tahu undang-undang ke ataupun tak tahu undang-undang ke, saya cuma beritahu bahawa ada undang-undang yang tertentu. Tapi nak ikut tak ikut, itu tak ada. Tak tahu, saya tak tahu dan saya tak nak kata apa. Tapi kalau sekiranya undang-undang itu tidak dipatuhi, kita akan ambil tindakan. Macam dia buat dulu lah. Kita kata, again undang-undang, itu bertelagah dengan undang-undang, dia buat juga. Bila buat benda yang melebihi daripada hak dia, kita akan ambil tindakan. Dia sudah polis ambil tindakan itu. Sama juga tuan-tuan. Ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Jadi tentang kedudukan dan kesalahan yang dilakukan menyebabkan kerugian ni, jadi mereka sepatutnya bertanggungjawab lah sebab kita dah warning dia orang. Sekarang lepas tangan tu. Apa dia? Dia orang lepas tangan. Sekarang ni tak tahu apa dia orang buat Macam main bola. bila kita nak hantar seorang lawyer, kita tak tahu kepada siapa. Penganjur 1, 2, 3 adalah haram, tak berdaftar kan. Tapi dia orang dah hantar surat yang secara resmi Rumah sakit dengan boleh cek lah saya kan. Jadi kita pun tak tahu siapa yang sebenar. Okey Tan Sri, terima kasih. Terima kasih. Sorry lah. Kita